إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نوّر بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري استعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Sambung kitab Idaman Penuntut jilid yang pertama, muka surat 112 Jawi, 58 Rumi. 58 Rumi, Jawi 112, 112. Jawi lagi tebal, Jawi 112, Rumi 58. Perbicaraan tentang jenazah yang tak berapa digemari sangatlah perbicaraan ni. Cerita pasal jenazah, siapa suka? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Fasal baru, fasal jenazah dan hukumnya. Yang ke-52 dah. Perkara yang ke-52. Perkataan jenazah itu boleh dibaca dengan jimnya baris atas. Jim, nun, alif, zai, ha. Janazah. Boleh baca macam tu dia kata. Atau baris bawah, jinazah. Boleh juga. Apa maksud jenazah? Ataupun apa maksud jinazah? Kita jarang pakai jinazah, kita pakai janazah ataupun jenazah. Je tu maksud janazah. Dua-dua boleh. Yang tak boleh junazah je. Junazah tak boleh. Janazah boleh, jinazah boleh. Bila kita nak membicarakan tentang jenazah, apa maksud jenazah? Maknanya mayat yang ada dalam keranda, itulah jenazah. Jadi, tapi kalau kita tengok dari sudut bahasa, kalau kita cek kamus, jenazah ni bermaksud tertutup ataupun terlindung. Itu jenazah. Jenazah ni tertutup atau terlindung. Mayat yang belum dikafankan, belum dimasukkan ke dalam keranda, belum diletak di atas usungan, kita tak panggil jenazah, kita panggil mayat. Itu dari sudut bahasa yang betul lah. Cuma kalau kita nak pakai jenazah juga boleh, tapi secara majas lah, secara kiasan. Bukan jenazah pun dah meninggal lah. Jenazah dia kat mana? Jenazah ada dalam bilik tu, tak ada buat apa-apa lagi. Tak panggil jenazah, patut panggil mayat. Cuma bunyi kasar setengah kali sebut mayat, dia sebut jenazah. Tapi itu bukan jenazah. Jenazah ni dia mesti duduk atas usungan atau dalam keranda. Maksudnya dah siap lah, dah kapan, dah mandi, siap. Itu baru kita panggil jenazah. Itu maknanya. Jadi boleh kita kata apa beza mayat dengan jenazah? Susah ke nak jawab kalau tak ngaji tak? Susah. Apa beza mayat dengan jenazah? Sama lah. Tak sama. Mayat tak secara umumnya mayat, dan dia tidak dibuat apa-apa lagi. Jenazah dia telah diletak dalam keranda, ataupun kalau bukan keranda pun di atas usungan tu. Itu dah kira jenazah dah. Mana jenazah tu? Mana jenazah tu kat sana? Tengok, dah ada atas usungan. Okey, dah boleh dah.
Maknanya bila duduk atas usungan, maksudnya dah mandi je. Dah mandi dah kapan lah. Itu panggil jenazah. Itu dari sudut bahasa dan sudut istilah. Tiap-tiap seorang manusia disunatkan sentiasa ingatkan mati. Sebelum kita bahas bab hukum hakam jenazah ni, dia nak membahaskan tentang, dia nak mengingatkan kita tentang setiap kita disunatkan ingat mati. Jadi antara cara, banyak cara ingat mati. Sebab Nabi sebut akthiru dzikra hadimil lazzat. Perbanyakkanlah kamu ingat sesuatu yang menghilangkan kelazatan. Kalau orang-orang bandar kata potong sting. Ingat itu. Apa dia? Potong sting. Apa dia? Tengah seronok-seronok pergi kubur. Potong tak? Potong. Benda tu lah. Maka dengan dia melakukan sesuatu yang hadimil lazat. Mereka jadi bahasa Melayu dah. Nabi kata akthiru, perbanyakkan. Zikra, ingat. Zikir lah. Dah jadi bahasa Melayu dah. Ingat. Hadim ni yang kita panggil Melayu panggil hadam. Hadam, menghadamkan. Hilang kan? Hadam ni kan hilang. Lazat, kelazatan. Dah jadi bahasa Melayu dah sebenarnya. Kalau kita perhati betul-betul, dah boleh cakap Arab kita. Sebab banyak bahasa Melayu, banyak bahasa Arab. Jadi akthiru, perbanyakkan kamu zikra, mengingati hadimil lazat, yang menghadamkan kelazatan, yang menghilangkan apa-apa yang kalau ada benda dia hilang lazat tu. Tengah makan sedap, ingat sesuatu yang jadi tak lalu nak makan lah. Tu bagus, itu bagus. Dan antara yang menghilangkan lazat adalah mati. Sebab tu kita disunatkan selalu pergi kubur, ziarah kubur. Sebab bukan nak ziarah kubur sangat, nak ingat mati tu. Apa saja perbuatan yang ingat mati, sunat. Dan antara cara untuk ingat mati, belajar tentang kematian. Macam ni, hukum hakam mati gitu, jenazah tak jenazah, tak ingat mati lagi. Jadi maka antara, selain daripada ianya fardu kifayah, kita mempelajari hukum jenazah, dia juga adalah satu perkara yang sunat, kerana kita boleh ingat mati. Sunat, banyakkan ingat mati. Sama ada disebut dengan lidah atau dalam hati. Terutama orang yang sakit. Orang sakit lebih lagi dituntut ingatkan mati. Ingatkan mati itu lebih dari orang lain. Mengingat mati ni bukan dengan berzikir mati 33 kali, bukan. Apa maksud ingat mati? Ingat mati ni sentiasa ada dalam hati dan fikiran kita. Kita boleh mati bila-bila masa. Itulah ingat mati. Kalau betul-betul ingat mati, tak boleh nak buat dosa. Masa buat dosa tu, tak ingat mati tu, lupa kejap. Lepas tu, lepas dah buat tu, menyesal kan? Masa tu ingat mati balik. Sebab tu menyesal. Jadi orang yang buat jahat, buat salah, masa tu dia tak ingat mati. Jadi lagi banyak ingat mati, lagi besar kemungkinan tak buat salah. Sebab kalau orang kata, kalau nak rasuah, tapi ingat mati, aku ni akan mati ni. Nabi kata umat aku 60-70. Nabi kata umat aku 60-70. Dan Nabi sendiri 63. 63 Qamariyah. Maknanya 61. Kalau ikut IC. 63 tu 61 je ikut IC. Jadi Nabi kata umat aku 60-70. Jadi kita letaklah umur 60. Umur sekarang dah berapa? 58. 2 tahun lagi nak mati. Ingat, sentiasa ingat. Sunat ingat mati tu. Sunat. Dengan ingat mati, bukan jadi mati awal pun. Dah kalau tetap ajal dia waktu tu juga. Ya jangan ingat mati sangat, nanti mati betul. Tak. Ingat mati ke? Tak ingat mati ke? Sampai waktu mati. Jadi ada orang sebut pun tak boleh. So mati-mati jangan sebut lah. Loh. Sebut mati ke? Tak sebut mati ke? Sampai masa mati. Bukannya bila banyak sebut mati, lepas tu dia jadi mati. Bukan. Mana ada gitu. Sebab tu dia kata sama ada disebut dengan lidah. Maksud sebut dengan lidah ni macam mana? Sentiasa menyebut perihal tentang kematian ataupun tazkirah. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Berilah tazkirah, peringatan. Kerana peringatan tu, tazkirah itu berguna. Jadi kita sebut kat mulut tentang kematian. Bukan zikir mati, bukan. Kita ni bukan nak tongkat langit, kita akan mati. Sebut lah. Setiap hari sekali sebut. Dalam bentuk tazkirah, peringatan. Sama ada sebut kat orang atau sebut kat diri sendiri. Sebut. Dengan kita sebut tu sebagai tazkirah. Sebut dengan lidah. Dan kalau tak nak sebut dengan lidah pun tak apa. Dekat hati sentiasa ada. Tapi payah kat hati ni. Hati ni payah nak ingat mati. Payah. Jadi sebut kat mulut lah. Sebut kat mulut. Sebab tu ada pensyariatan kesunatan usolli. Nawaitu
Kenapa? Sebab susah ni, dalam ni benda susah. Jadi mudah sebut usalli je lah, saja aku sembahyang kat mulut. Payah sangat. Memang payah pun, hati-hati ni. Hati ni sangat payah. Jadi kalau macam tu lah, susahnya nak ingat mati. Ingat dekat hati, ingat dekat dalam kepala, susah. Macam mana nak senang? Dengan lidah. Sebut. Dengan mudah-mudahan dengan sebut, kalau dalam masalah niat tadi, mudah-mudahan dengan sebut takbir nanti terus sekali masuk terus niat. Macam tu juga. Mudah-mudahan dengan sebut dekat lidah mati tu, sebut tentang kematian, mudah-mudahan sentiasa ingat mati. Dia kata lebih-lebih lagi yang orang sakit. Orang sakit lebih-lebih lagi dituntut ingatkan mati. Lebih-lebih lagi. Sakit penyakit atau sakit tua ke, sakit lah. Tapi kalau kita duk perhati, biasanya orang sakit ataupun orang tua, orang sakit lah, bukan ingat mati, tapi ingat ubat. Kalau sakit ingat ubat dulu. Cuba perhati. Puk sakit batuk, ingat apa? Ubat tak? Sedangkan bila sakit ingat mati dulu, baru ingat ubat. Baru cari ubat. Ingat mati dulu. Sakit adalah petanda awal mati. Allah nak bagi aku ingatnya, aku ni bila-bila boleh mati. Kena cari ubat. Tapi tak ada. Bila sakit aja mesti ingat ubat. Sakit je mesti ingat ubat dulu. Sakit perut, cerit beret. Musim cerit beret. Cerit beret. Ingat apa? Obat tu lah. Check on tu. Nak sebut lagi ti. Yang halu-halu tu, cari ubat je lah. Itu je lah yang kita ingat. Sedangkan bila sakit, ingat mati. Sakit ingat mati. Malah saya pernah tengok, siap ada bekas-bekas. Hari ni makan ubat ni, dia ada bekas dia. Ada 7 Sunday, Monday. Letak sebab takut terlupa. Banyaknya nak makan ubat. Ya Allah. Iyalah makanlah ubat tu. Cuma bila sakit, ubat tu biar nombor 2. Yang pertama ingat mati dulu. Setelah ingat nak makan je, insulin 5 hari sekali. Macam semayang pula 5 kali sekali. Injek kat pusat tu. Bila tanya nak makan je, ingat insulin. Ingat. Padahal bila sepatutnya bila sakit tu ingat mati dulu, baru ingat ubat. Bukan kita tak boleh ingat ubat. Jarang kita ingat mati, jarang. Sebut pasal mati pun jarang. Bila orang sikit-sikit sebut pasal mati, sakit tu itulah. Mungkin nak mati kot. Hush! Apa benda yang cakap gitu? Orang tak cakap gitu. Sabar, relax lah. Tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Ingat mati. Malah pada satu peristiwa ketika Ibnu Umar duduk bersama Nabi, kemudian datang seorang daripada kalangan Ansar, dia bagi salam, dia tanya kat Nabi, siapakah orang mukmin yang sempurna akalnya? Nabi jawab, ditanya siapakah orang Islam yang sempurna akal? Nabi jawab, aktsaru lil mauti dzikra, mereka yang paling banyak ingat mati. Orang itulah yang paling sempurna akalnya. Saya pernah cerita sekali, saya nak cerita sekali lagi. Pernah satu tazkirah berkaitan dengan kematian dibuat di program di sekolah. Dekat satu macam kursus lah, sebelum cuti sekolah dia buat macam kursus. Tazkirah berkaitan kematian. Siap dia ada muzik-muzik lagi kan. Dum 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 dum. Lepas tu mati. Lepas tu dia yang pandai lah, yang cakap ni, yang pegang mic pandai. Anda telah mati. Lepas tu dum 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 kuat. Budak-budak kan, sekolah rendah. Ibu, ayah, tolong. Saya ingatlah sebab saya menggigil juga dengar tu. Zaman lama ya, 80-an. Lepas pada ada tazkirah tu, pelajar tu balik rumah, time cuti sekolah tu, diorang sentiasa memikirkan tentang kematian. Dan budak-budak tu tak main kat padang lagi, banyak duduk kat masjid, banyak duduk kat rumah, banyak duduk dengan ibu bapa, duduk aja. Akhir sekali mak bapak setelah sebulan macam tu kan cuti sekolah, mak bapak buat aduan. Sebab anak dia sentiasa ada kat masjid. Pelik tak? Sebab apa tu? Sebab takut mati. Kenapa takut mati? Sebab ada tazkirah dekat sekolah sebelum cuti sekolah. Jadi kita buat aduan. Bermula saat tu tak boleh dah tazkirah berkaitan dengan kematian dekat sekolah. Sekolah rendah. Pelik tak? Pelik. Orang tua tu pun 60, 70, 80 tak ingat mati lagi. Tiba-tiba budak yang umur belas-belasan yang nak naik tingkatan 1 tu ingat mati, duduk kat tikar semayang aja. Dia risau anak dia semayang aja. Dia tu tak cukup semayang. Bapak, dia risau. Akhir sekali buat report. Saya ingat tahun 80-an. Sebab saya join sekali tu, saya ingat tu. Lepas tu tak boleh buat dah. Masa itulah, masa tu pun ada outcome untuk masuk, kalau ingat lagi lah. Masa okey dulu lah kan.
duk masuk dah sekolah semua kan. Ada satu program dia buat dalam sekolah tu. Memang takut, jadi baik. Menangis-nangis budak-budak tu. Saya tak jawab darjah 6. Sebab lepas ni habis dah cuti sekolah, nak masuk ke tahun 1 dah. Menangis-nangis budak tu. Pergi minta apa tu, mak ayah dia datang, dia pergi minta maaf dengan mak ayah dia, suruh, dia orang suruh. Menangis-nangis, takut. Dan memang takut mati. Memang real punya. Memang kalau jengking ular dekat punya skrin. Lepas tu bunyi dung 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 dung. Orang cakap ni pandai ni. Dia buat suara tu. Dia cakap ni. Lepas pada tu tak boleh lah. Tak dibenarkan. Kerana apa? Kerana budak-budak biar dia seronok. Jangan bagi ingat mati. Ada patut. Tak patut. Sepatutnya ingat mati tu lah orang sempurna akal. Dengan ingat mati tu yang cekedik-cekedik tu. Tak ingat mati tu yang yang jadi pelik-pelik tu kat sekolah. Dan sambung lagi sikit-sikit je, kita konas sikit-sikit, jangan banyak sangat. Dan hendaklah orang yang sakit itu sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada menghapuskan dosa. Setiap kali sakit, jangan kenapalah aku, kenapa tak dia sakit, dia lagi jahat pada aku baik juga. Jangan kata gitu. Bila sakit aja sangka baik, Allah nak hapuskan dosa. Sakit je, sebab setiap kesakitan yang kita terima pasti akan ada dosa yang terhapus. Jadi apa risaunya? Dosa kan berlambak. Bila dosa berlambak, sakit. Alhamdulillah, sakit. Kenapa? Sebab terhapus dosa. Terhapus dosa aku. Jadi bersangka baik, terima qada dan qadar daripada Allah yang telah Allah tentukan, redha dan sabar. Maka dengan sebab itu menghapuskan dosa, dapat pahala lagi sebab sakit tu. Jadi sangka baik. Apabila orang sakit itu sudah tenat, nyawa sampai di tenggorokan ni, dia bunyi biasa bunyi ni. Biasanya bunyi gitu lah. Dia panggil tenat dan hampir nazak. Oh, itu dah nazak. Yang ni hampir, maknanya sebelum bunyi lagi lah. Biasa kalau bunyi tu tak boleh dah. Bunyi tu tak boleh dah. Sebelum tu sikit. Mungkin dia dah gitu. Kita tengok seram ni. Tengok apa ni. Ini ada membela ke apa. Jangan. Dia memang gitu. Tengok. Okay. Bila dah hampir nazak. Sebab belum nazak lagi, hampir nazak. Dah penat lah. Sunat diajarkan, mudah-mudah kita kata kalau ikut pengalaman aku ni, sejam dua ni meninggal lah. Itulah. Tak boleh cakap mulut, cuma kena tengok, tak lama dah ni. Penat lah tu, nazak. Dia ajarkan kalimah la ilaha illallah. Yang bestnya, dia kata kalimah la ilaha illallah sahaja. Jangan tambah Muhammadur Rasulullah. Kerana tidak mahu ada perkataan lain daripada Allah pada masa itu sekalipun ayat atau zikir. Sebenarnya bukan Muhammadur Rasulullah je, asyhadu pun jangan, sebab tak ada asyhadu kat situ. Jadi ketika orang tu dah nazak, baringkan yang pertama, baringkan di atas lambung kanan. Lambung apa dia panggil? Belah kanan lah. Lambung maknanya kiri dia duduk atas. Maknanya mengiring kan? Kalau boleh. Biasa orang sakit tak boleh dah. Kalau boleh mengiring gitu. Jadi dada dia menghadapkan ke kiblat. Kalau kat rumah lah. Kalau kat hospital tak boleh buat apa kot. Kan? Kalau kat rumah alih. Biar alih. Kalau atas kaki tu angkat yang beramai. Cari kiblat, biar dada dia menghadap kiblat dan dia tu mengiring kanan tu bawah. Lambung kanan ni duduk bawah, lambung kiri, lengan ni duduk atas kiri. Telinga kiri dia duduk atas lah. Buat gitu. Kalau boleh. Kalau tak boleh, melentang. Dan melentang tu, kalau boleh juga, masa melentang nazak ni, biar dada menghadap kiblat juga. Maknanya, kalau katil macam katil hospital tu yang pusing tu, dia naik sikit. Sikit je, jangan banyak sangat. Biar dada. Tak boleh dada, tak apa. Biar letak bantal, ni step dia. Letak bantal, biar muka je menghadap kiblat. Tak boleh juga, tapak kaki menghadap kiblat. Saya sebut ni step tau. Yang pertama, mengiring. Lambung kanan, kiri duduk atas. Tak boleh melentang. Step yang kedua, melentang tapi dada menghadap kiblat. Maksudnya macam ni lah, lebih kurang macam mana? Lebih kurang macam nak cakap. Kalau dia macam tu, macam ni sikit. Biasanya kena katil tu lah. Katil yang tu. Kalau nak letak bantal susah. Biar dada tu naik sikit menghadap kiblat dan muka dia pun biar menghadap kiblat. Itu step yang kedua. Tak boleh. Tak apa, jangan paksa-paksa orang sakit Macam mana? Biarlah straight aja. Muka je menghadap kiblat. Maksud muka menghadap kiblat, satu bantal. Dah menghadap kiblat lah tu. Sikit. Dah menghadap. Jadi lah. Tak boleh, tak mampu juga. Biarlah straight. Tak apalah. Tapi ke tapak kaki menghadap kiblat. Tu step dia. Kalau lagi awal lagi bagus. Mengiring lagi bagus daripada melentang.
Tapi bergantung kepada kesakitannya lah. Masa letak buat-buat macam tu, maknanya telinga kiri dia duduk kat atas. Bisikkan kat dia, la ilaha illallah. Telinga kiri dia lah. Kalau tidak, tak apalah. Dah melentang, dah tak boleh kan. Biasa melentang lah. Bisik kat telinga kanannya, la ilaha illallah. Sebab dah boleh. Sebab kalau melentang, mengiring tadi, macam mana nak bisik kat telinga kanan? Sebab dia duduk bawah kan. Jadi sebab tu telinga kiri. Bila melentang, boleh telinga kanan. Bisik kat dia. Bisik, la ilaha illallah. Masa tu. Dan kerana apa? Kerana laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang yang nak mati ni dengan la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah. Dan jangan suruh mengucap macam yang banyak dia ajar dalam drama-drama tu lah. Mengucap ya, mengucap ya, mengucap. Jangan mengucap. Nanti dia pun mengucap. Sebab waktu tu dia tengah pening, dia ikut apa kita kata. Kita kata mengucap, dia mengucap dalam hati dia. Mengucap. Yang disuruhnya bukan mengucap la ilaha illallah. Jadi sebut la ilaha illallah. Jangan sebut mengucap. Satu. Dan jangan kata sabar, ingat Tuhan. Jangan. Habis tu apa? La ilaha illallah. Nabi suruh laqinu mautakum la ilaha illallah. Ingatkan dengan la ilaha illallah, bukan dengan mengucap, bukan dengan ingat Tuhan. Kalau buat ingat Tuhan, dia terbayang Tuhan macam-macam, tu mati tu macam mana pula? Habis tu macam mana? La ilaha illallah, itu aja. Perlahan je dekat telinga dia. Dekat dengan telinga. Dekat, mulut tu dekat dengan telinga. Jangan tersalah pula tu, ma rabbuka. Jangan itu pula. Tak mati lagi ma rabbuka. Jangan itu tak. Jadi, dan tak perlu sebut asyhadu. Tak perlu sebut asyhadu. Maknanya tak ada asyhadu pun. La ilaha illallah dia. Asyhadu ni orang kafir je. Kalau orang kafir je. Contoh mak dia kafir, ayah dia kafir, dia masuk Islam dah, nak mati. Mengucap asyhadu alla. Itu kena penuh. Sebab mak dia, ayah dia tu kafir. Contohlah. Itu kena penuh lah sebab nak masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kena sebut penuh. Tapi kalau orang Islam dah tak ada asyhadu dah. Tak ada Muhammadar Rasulullah pun. Habis tu la ilaha illallah sahaja. Untuk dapat fadilat man kana akhiril kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Nak dapat fadilat tu. Siapa yang akhir kalam dia, yang perkataan terakhir sebelum dia mati adalah la ilaha illallah, masuk syurga. Sebab tu kita jangan pandang rendah orang yang kena gantung sampai mati ni. Dulu kan masa ada gantung sampai mati lah kan. Sebab sebelum dia gantung sampai mati, dia mengucap dulu. Lepas tu gantung mati. Maka dia dapat buat benda tu. Macam orang yang nak ditidurkan tu. Dia la ilaha illallah dulu sebelum tu. Masa nak tidur kan dah masuk tu, dah pening-pening sikit. La ilaha illallah. Siap asyhadu lagi, tak ada masalah lah tu. Sebab dia bukan sakit yang nak mati ni. Tidurkan. Tiba-tiba terus tidur. Mati terus. Akhir kalam dia la ilaha illallah. Besar tu. Kerana Nabi kata dakhala jannah. Masuk syurga. Besar. Jadi orang yang tahu bila dia nak mati, sebenarnya satu kelebihan. Maksud tahu tu macam kena penjara tu lah, yang maksudnya nak kena gantung ke, nak kena, dia ada kelebihan sebenarnya. Ada kelebihan. Walaupun tu lah bimbang, mati kan. Kelebihan apa? Mati. Cuma dari satu sudut, mati dia sebelum tu la ilaha illallah. Jadi kena ajar lah. Dan satu lagi, kalau kita tengok, bila sebut la ilaha illallah, tak perlu gerakkan bibir. Buka je, la ilaha illallah. Kalau kata, ya, asyhadu an la ilaha. Dia nak dia kerah habis dah ni. Nazak dah kerah habis dah. Lidah je boleh gerak. Yang ni tak boleh dah. Dia pun, nak ash tu meninggal. Sebab ash. Dia jadi payah. Kalau la ilaha dia sebut, dia gerak lidah je. La ilaha illallah. Hebatnya la ilaha illallah ni tak perlu gerak mulut, gerak lidah je. Jadi kalau dah kerah kan, dia semua kerah, nak mati ni semua kerah ni. Bila kerah je, macam la ilaha illallah. Macam dalam drama nanti tak perlu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu tak ada, la ilaha illallah saja. La ilaha illallah saja. Ajarlah. Ajar. Jangan tinggal. Ini sikit pesanan lah, saya perhati lah. Kena pesan juga kat anak sebenarnya.
kata kalau ayah nazak kan pesan. Sebab bila tak ada orang pesan dan diorang pun tak tahu ngaji budak-budak ni. Macam mana bila ayah dah nazak nanti, jangan tinggal. Tak lama nazak sehari pun dah rasa lama dah. Sekejap je nazak tu. Dah nampak dah. Dan memang nampak dan tak lama mati. Jadi minta tolonglah waktu tu tinggal semua kerja, duduk dekat-dekat, bisikkan la ilaha illallah sampai pesan kat anak sampai ayah sebut la ilaha illallah. Bila ayah dah sebut la ilaha illallah, jangan cakap apa-apa dah. Ini cubaan orang yang menjaga ni. Kadang-kadang 2 minit, kadang-kadang 20 minit, kadang-kadang 2 jam, kadang-kadang 2 hari. Kena duduk. Tukar. Aku nak semayang kejap, nak kecing kejap. Tukar. Jangan lepas. Sepatutnya. Jangan biar gitu. Tapi saya perhati, gitulah ustaz orang datang, ada nazak baca yasin apa. Kita pergi-pergi, dia buat apa tahu? Duk sok-sek. Sekejap lagi lah bila mati nanti nangis. Jaga sebab waktu tu sangat sakrat ni mabuk. Maut tu mati. Mabuk nak mati. Sangat memerlukan. Jadi pesan dekat anak supaya dia sentiasa duduk dan sabarlah 2 jam ke 2 minit. Jangan pergi mana-mana kerana waktu tu setan memang nak ganggu. Mudah setan nak menyesatkan waktu tu. Masa tu dia datang dalam rupa ayah kita. Ayah dah meninggal. Akulah ayah dah meninggal. Dulu ayah ajar kan? Ayah ajar kan? Bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah kan? Kan ayah dah mati dah dalam 30 tahun dah. Lama kita tak jumpa. Dia berupa setan waktu tu. Kalau tak ada orang jaga. Rupa-rupanya lepas ayah mati, tak ada Tuhan-Tuhan lah. Tak ada dek. Habis tu ada apa? Kita duduk dekat macam syurga dah. Tak ada Tuhan-Tuhan. Allah tak ada. Jom. Jom. Kita ikut tak? Ayah kita ni. Mak kita. Kalau tak berjaya, mak kita pula. Dia menyerupai lah. Waktu sebab tu kena ada orang duduk. Dan jangan duk cakap benda-benda yang mengapu. Jangan nak cakap duk fokus kat dia. Tak perlu cakap kenapa sakit. Lah sakit. Orang yang tak duk jawab. Sakit kenapa semalam menentir tarik dengan aku. Hari ni sakit dah. Tak payah cerita tu. Tak perlu. Macam mana boleh sakit? Sakit dia tu jatuh Jatuh bila air. Jatuh licin ke kat situ dah. Cerita dulu lagi keluar. Keluar jangan cerita situ. Itu antara adab ziarah orang sakit. Tapi tu tak berlaku dah. Duk bercakap, ada orang cerita sambil cerita bola tu. Dia kan duduk tak tahu nak buat apa, baca yasin dah. Duk lama sikit. Semalam mana menang? MU ke? Arsenal. Saya cakap dengan kawan dia. Orang duduk sini tak ada adab tu. Tak ada adab. Jadi sabar dan sebut la ilaha illallah, pesan kat anak, bisikkan kat telinga la ilaha illallah sampai mulut air gerak bibir. La ilaha illallah. Dah bunyi, stop. Dah. Jangan cakap benda lain. Jangan cakap nak air ke. Jangan cakap dah. Jangan bagi dia cakap apa. Bila dia bercakap, bila yang orang meninggal tu bercakap, kata air. Dia sebut air dah. Bagi air, ambil tisu, letak basah kan, air zam-zam lagi bagus, letak kat bibir. Mana boleh bagi gok-gok gitu, tercekik nanti. Tak boleh. Bagi, lepas tu ajar balik la ilaha illallah. Sebab apa? Ayat terakhir dia, perkataan terakhir dia air dah pula. Bukan la ilallah, ajar lagi. La ilaha illallah. Macam tu, penat. Saya pernah jaga, penat. La ilaha illallah. Tak ada respon. La ilaha illallah. Tak ada respon. Banyak kali, berjam, penat lenguh. Habis nak macam mana? Alah lama mana sangat. Saya 2 je meninggal lepas tu. Tapi memang penat lah. Untuk antara petua untuk memudahkan adalah bagi kayu sugi. Ambil kayu sugi, buka ini, gosok. Kayu sugi, kayu betul lah. Kayu Arab atau kayu sugi. Gigit kita gigit anak ni. Anak lah biasanya kan. Gigit bagi dia tu, gosok. Dia tak boleh gosok sendiri dah. Gosok. Nabi masa dah hujung-hujung ayat minta kayu sugi. Jadi itu antara petua lah. Kalau dia dah sebut la ilaha illallah, dah jangan, dah cukup dah. Tak perlu dah nak cakap apa-apa dah. Senyap. Maknanya bukan la ilaha illallah 24 jam, bukan. La ilaha. Dia pun la ilaha. Sekali je. Lega kita. Dia relax. Dah. Dia diam je. Tunggu je. Tengok je dia. Tengok. Jangan cakap benda lain. Macam tu. Dia cakap je benda lain. Dia macam cakap nak itu, nak ini. Kadang masa tu lah. Panggil kejap.
Pak Kasim sebelah rumah tu. Pak Kasim ayah, Pak Kasim dah 3 tahun dah meninggal ya. Apa yang panggil Pak Kasim? Dia cerita yang 30 tahun dulu. Dia cerita. Dah cerita dah macam tu. Tunggu dia senyap. La ilaha illallah balik. La ilaha illallah balik. Dan bila dia ikut, dia follow, jangan kita seronok pula. La ilaha illallah. Dia pun la ilaha. Okey, ikut. Tak payah. Sebab saya tengok ni berlaku. Tak perlu. Okey, dah senyap. Orang-orang lain yang datang nak bercakap suruh keluar. Kalau setakat nak duduk, nak baca Yasin, silakan. Siapa yang nak tu, duduk. Kalau nak bercakap-cakap. Sebab kalam terakhir dia la ilaha illallah. Dakhala jannah. Masuk syurga dah ni. Kau jangan kacau. Ayah aku ni dah confirm masuk syurga ni. Jangan bagi dia cakap benda lain. Jangan bercakap. Jaga macam tu sekali. Tak lama, 2-3 hari. Tapi memang sangat berat. Tak kira orang datang, geng-geng ada orang datang cakap, memang biasalah sangat. Orang yang hadir di sisinya, orang yang duduk ni, sunat bacakan Yasin dan surah Ar-Ra'd. Kerana supaya memudahkan keluar roh. Sunat baca Yasin, sunat baca surah Ar-Ra'd. Kalau ikut sebahagian ulama kata surah Ar-Ra'd ni bila lama sangat, 3-4 hari tak mati-mati. Maka Ar-Ra'd. Tapi kalau kebiasaan Yasin lah. Tapi dua-dua boleh baca. Dua-dua boleh baca untuk memudahkan roh tu keluar. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin dekat orang yang nak mati. Tapi itulah sama juga. Bila kita tengok baca Yasin, untuk dapat fadilat tu, baca tu biar betul lah. Ni kan kita pergi tengok baca Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin wa ala siratim mustaqim. Baik tak payah baca lah kalau baca gitu. Sakit linga dengar. Saya ingat satu je. Tok Guru dulu cerita. Tok Guru ni sakit. Nazak dah. Tapi sakit boleh cakap lagi lah. Gitu kan. Tiba-tiba orang kampung datang. Allah, Tok Guru kan. Baca Yasin. Tok Guru tu betul. Macam molek. Salah. Orang nak mati. Baca biar betul. Betul baca sungguh-sungguh lah. Cukup harakatnya, makhrajnya. Baca elok-elok. Bukan sekadar baca aja. Baca elok-elok sikit. Banyakkan doa. Bukan cerita-cerita macam mana boleh sakit. Ada yang dia siap cerita jadi jenis-jenis kematian. Kalau tengok macam ni kan, kaki ni sejuk lah ni. Takutlah mulut dia, takut dia terbuka mulut dia, takut timbulkan fitnah pula. Yang mana bahagian tubuh kita ni ada malaikat jaga. Bila kita mati, malaikat tu beredar. Bila beredar, mudah masuk binatang-binatang. Apabila telah yakin matinya, confirm mati dah, yakin mati, dengan ada tanda mati. Kita nak tahu tanda mati panggil doktor tak? Tapi ada tanda-tanda ni. Alah, letak telinga dengar tak ada duk tu matilah dekat dada dia. Tak perlu panggil doktor tak? Dari sudut nak tahu dia mati ke tak? Tak perlu dah. Dari sudut memang perlu doktor sah kan. Cuma dari sudut nak tahu dia dah mati tu, telinga letak dekat dada, tak ada duk mati tu. Tak payah ni cek. Buat apa payah-payah? Tak ada bunyi. Tak ada bunyi, mati. Mati. Bila yakin mati, tanda lain apa? Tandanya seperti kakinya menjulur. Kaki melunjur. Menjulur tu melunjur. Asalnya mula-mula sekali tanda hampir mati ni, nafas dia turun naik. Biasa menafas kot perut, kali ni menafas kot dada. Tu tanda mati, tanda nak mati. Kemudian kaki dia mulai sejuk. Bila kaki sejuk ni, mulut jaga. Ni sejuk dah ni, tak lama dah ni. Jangan cakap gitu. Kemudian kaki dia jadi melunjur, macam menjulur macam tu kaki dia. Masa tu sunat picit slow, perlahan-perlahan, picit perlahan-perlahan. Dan di waktu tu dia memang tak kenal saudara mara dia. Memang dia tak kenal. Lepas tu dia, istilah Melayu panggil buang tabiat. Waktu ni juga buang tabiat. Maksud cakap merapu-merapu lah. Minta makanan pelik-pelik ke apa kan. Ataupun cakap merapu-merapu, cerita tentang orang yang dah meninggal. Itu antara sakaratul maut. Mabuk mati. Mabuk maut. Mabuk kan mesti cakap mengarut. Bukan sebab dia bela saka ke apa. Dah mabuk. Cuma mabuk ni bukan mabuk minum arak. Mabuk mati. Bila dia dahaga, bagi dia air sikit. Jangan guna straw boleh, tapi jangan pakai botol atau gelas. Jangan jangan gitu. Ambil straw kalau dia boleh sedut. Ataupun ambil straw tu. Air dalam straw tu biar ada, letak dalam mulut dia sikit.
Bukan kemudian bola mata dia akan naik ke atas, terbeliak. Hidungnya tunduk. Ni kalau picit macam tak ada tulang. Ni. Tak ada tulang. Macam patah tulang. Tunduk. Ya. Kalau perasan lah. Hidung tunduk. Hidung jatuh. Orang-orang kampung panggil hidung jatuh. Kening dia lengkuk, jadi melengkuk gitu. Muka dia jernih berkilat. Ini bagi orang yang sakit dan nazak. Bagi orang yang tiba-tiba mati tak adalah. Aksiden ke apa tak ada. Memang boleh nampak. Orang yang biasa tengok kematian dia boleh nampak. Dia akan boleh perasan. Hidungnya tunduk. Maksud hidung tunduk tu hidung jatuh. Hidung jatuh. Gitu, hidung jatuh. Pipi dia kempung. Kembung lah. Macam mana tak tahu nak cakap. Tentu kot. Kembung. Kaki dan tangannya sejuk. Urat-uratnya semua dia tegang. Yang tegang dia tegang. Antara lain belakang dia jadi rapat. Kalau dia duduk kita letak. Kalau atas tilam tak boleh check sebab tilam ikut badan. Kalau letak atas tika je, katalah yang sakit tu, biasanya bila kita duduk yang tu, ambil tangan masuk ke bawah badan ni, boleh masuk. Boleh masuk. Tapi bila macam tu tak boleh masuk. Sama juga kalau boleh berdiri. Kalau boleh berdiri, ada tapak kaki kita ada kutu kan. Bila kita berdiri boleh masuk. Tapi kalau nak mati straight. Cuma tak boleh berdiri lah. Kalau boleh berdiri straight, tak boleh masuk tangan kat bawah tu. Begitu juga kat belakang. Itu antara tanda-tanda. Dah mari lah. Dah mari datang. Tanda-tanda tu antara tanda-tandanya. Jadi kalau macam tu macam mana? Wajib sempurnakan 4 perkara. Apa 4 perkara ni? Kita sambung lepas azan nanti. 4 perkara yang wajib disempurnakan bila meninggal, bila mati. Allahu Akbar. Allahumma rabb hadhihi da'wati salatu. Apabila dah mati,
wajib sempurnakan padanya 4 perkara bila dah meninggal, dah confirm meninggal. Wajib. Tapi sebenarnya sebelum nak sempurnakan 4 perkara ni ada beberapa perkara lagi, tapi tak ada sebut dalam kitab itu. Sebab yang nak menguruskan 4 perkara ni adalah orang hidup. Orang hidup yang nak uruskan. Tak kisahlah dia tu anak-anak ke, keluarga ke, jiran-jiran ke, orang surau masjid ke, pihak pengurusan ke, free ke, berbayar ke, tak kisah. Cuma mesti perlu diuruskan. Perlu diuruskan. Cuma orang yang menguruskan jenazah ni sebaiknya biarlah dia sendiri itu selesai dalam bab-bab agama. Orang yang mengurus. Sebab pemerhatian kita tengok orang yang mengurus bab jenazah ni, dia berani. Ada modal berani, jalan. Sedangkan bukan berani je nak. Kita tak mau berani aja. Sebab kalau boleh kita nak, orang yang menguruskan jenazah tu, dia sendiri kena selesai bab-bab agama. Mudah kata macam ni. Jangan dia uruskan orang mati, tapi dia sendiri tak sedia untuk mati. Jangan, tak nak macam tu. Kalau boleh tak nak macam tu. Ilmu akidah dia kena selesai. Kalau kita tengok ilmu akidah pun nampak macam dia sendiri pun tak selesai. Dia nak uruskan orang mati je. Solat jemaah pun tak nampak pun ada. Tak jaga solat jemaah. Bab air pun tak mantap lagi. Air mutlak, air musta'mal macam mana, air mutaghayyir macam mana. Tak pernah dengar pun air muqayyad. Lepas tu nak uruskan bab jenazah. Apa kena-mengena? Ada kena-mengena air tu. Air tu kan ada kena-mengena nak mandikan jenazah. Bab aurat pun nampak dia tak jaga. Dia tak jaga bab aurat. Kenapa cerita benda ni? Contoh dia bab air pun dia pun tak mantap. Sebab apa? Kalau lah dia nak mandikan jenazah, tapi bab air dia sendiri pun tak mantap. Kenapa nak cerita apa ni? Cerita kalau bab air dia tak mantap, berkemungkinan solat berkemungkinan jenazah yang dimandikan tu macam mana? Sebab dia tak tahu pun air mutlak air macam mana. Satu. Yang kedua, kalau kita kata bab aurat dia pun tak jaga. Kalau bab aurat dia sendiri pun tak jaga, macam mana dia nak jaga bab aurat jenazah tu? Ada aurat, main buka-buka, main selak-selak tu macam mana? Bab penjagaan hati dia nampak tak masuk pun kelas tasawuf. Nampak tak ada masalah penjagaan hati dia masalah. Kalau penjagaan hati orang yang menguruskan jenazah tu masalah, macam mana nak jaga hati bila dia nak mandi kalau tengok yang pelik-pelik ke apa ke? Sebab tu kata kalau boleh orang yang mandikan jenazah tu biar dia nak menguruskan orang mati dan dia memang bersedia untuk mati. Terbaik. Ini dia uruskan orang mati, dia pun tak bersedia untuk mati lagi. Tak cukup lagi. Tak komplit lagi. Tak boleh gitu. Habis tu dia macam mana dia boleh jadi pengurusan jenazah? Berbekalkan berani. Tak jadi berani. Berani saja tak jadi. Berani kena. Ada orang ilmu banyak tak berani. Berani penting. Berani dan dia pun kena bersedia untuk mati. Maksudnya kalau Allah tarik nyawa aku bila-bila pun aku redha. Maksud aku dah cukup ilmu akidah, aku dah cukup ilmu syariat, aku dah cukup ilmu tasawuf, aku dah cukup. Bila dia menguruskan, cantiklah. Tak adalah perkara-perkara kurapat sebab akidah dia dah ada dah. Tak adalah perkara-perkara yang tersilap sebab dia dah belajar dah bab syariat. Tak adalah perkara-perkara yang dia sebut, yang dia tengok benda-benda buruk dekat orang sebab dia dah belajar bab hati. Maka terjagalah jenazah tu. Itulah. Jadi orang yang nak menyempurnakan 4 perkara ni, kalau boleh begitulah. Dan tindakan awal tak ada kitab kita ni. Tindakan awal bila meninggal tu, ini bukan untuk orang surau masjid, ini untuk orang yang ada kat rumah. Bila kita pergi, kita tengok Allah. Sampai-sampai saya dulu kat Selangor dulu memang lalulah, boleh kata penatlah juga nak mandikan jenazah. Bukan tu aja, bila meninggal tu dia panggil kita dulu. Sampai-sampai mata terbeliak. Gini, terbeliak mata. Masa tu kita nak sampai makan masa sejam juga. Takkan orang panggil tu boleh keluar. Adalah kita nak selesai kerja kita kejap. Okey. Dalam lebih kurang sejam sampai rumah dia. Sampai-sampai dia terbungkang macam tu. Terbiar macam tu. Mata terbeliak. Dan seorang pun tak berani untuk buat. Ni cerita orang rumah tu. Jadi kenapa tak berani buat ni? Sebab tak belajar, tak biasa. Tak biasa tak apa, memang tak biasa pun. Kena belajarlah. Bila terbeliak, sunat tutupkan mata. Kematian sebenar bukan macam dalam cerita TV. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Tu TV. Kalau terbeliak pun datang anak dia. Dak, tutup terbuka. Tak seram. Terbeliak. Terbeliak tu adakah satu petanda buruk? Tak. Nyawa ni dia keluar daripada bawah naik ke atas, Nabi kata. Bila naik, mata akan ikut. Tu yang jadi naik atas tu. Mata akan ikut. Dia daripada bawah. Lepas tu sejuk kaki dulu. Naik terasa lain macam. Naik. Kemudian tengok sini sampai sini dah. Nyawa roh nak keluar tu. Mata ujuk. Tu jadi gitu. Tu biasa, normal. Mulut masa tu nak panggil, jangan keluar lagi, jangan keluar. Tenganga. Tu normal. Bukan kata ni mati buruk ke, bukan. Jadi orang yang ada dekat rumah tu yang penting. Dia meninggal terus tutup mata. Sebab dia masih lagi panas. Masih lagi lembut. Tutup mata terus. Tutup. Kalau terbeliak balik, ambil tangan tutup gini. Dalam 1 minit. Lepas tu dia tutup. Terbuka balik, ambil shilling letak. Tapi itulah hati-hati juga yang teruk. Kalau ambil shilling, memang ada kurapat tu. Mana punya kurapat, dulu punya kurapat, letak shilling atas mata. Kalau takut kurapat, ambil selotip. Tak. Jangan bagi terbeliak. Sebab orang datang nak ziarah. Ni jiran-jiran, dia tengok apa? Kalau dia belajar cukup lengkap, tak apa. Kalau dia belajar tak cukup lengkap, dia cerita kat luar. Meninggal, mata terbeliak. Itu masa dia muda-muda mesti. Kalau anak dara lalu, terbeliak biji mata. Dia buat cerita. Gelak lain macam belah sini. tak kata kat siapa-siapa. Kalau terkena tu nasib lah. Tak kata siapa-siapa pun. Terjegit, terbeliak. Dia tu standard, tu biasa. Terbeliak tu nampak neraka tu masa nak mati. Bukan. Sebab ada sahabat Nabi mati terbeliak biji mata. Maka Nabi urut kelopak mata dia. Nabi kata, inna ruh idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya roh bila dia dicabut, penglihatan akan ikut, mata akan ikut. Nabi sebut, Nabi urut. Kalau tak boleh juga, ambil minyak. Permulaan ni ambillah minyak kat dapur dulu. Kalau ada minyak zaitun lagi cantik. Minyak sapu. Dia akan tertutup sendiri. Tak tutup juga, kena ambil apa-apa penampal. Seletik apa kan, tampal macam tu kat mata. Orang dulu dia letak shilling. Tapi masalahnya orang dulu letak shilling sebab tak nak bagi terbuka. Nak cari seletik kat mana. Anak cucu dia balik, kalau mati letak shilling atas mata. Siap. Ayah aku mati nanti, siap. Standby shilling. Dia tiru. Tu yang jadi kurapat tu. Asalnya bukan sebab tu. Asalnya bukan sebab letak shilling tu. Apa? Nak letak apa yang munasabah? Shilling lah. Takkan nak letak apa? Botol air ni atas mata. Kan pelik. Tak munasabah kan? Munasabah shilling dia halus. Tapi dah jadi kurapat pula. Kena letak shilling. Kalau tidak, apa benda-benda. Ada-ada je. Jadi, tutup. Mulut tenganga, ambil minyak. Kalau tak tolak ni, dia tak tutup juga, ambil minyak. Gosok kan. Boleh pakai daun bidara, campur dengan minyak zaitun. Boleh buat. Sebab daun bidara ni, dia melembutkan sendi. Kalau buat lepas meninggal, 5 minit meninggal, terus buat, memang selesai. Ini kalau biar sejam, dia keras lah. Alah, kita tengok kan, lembu apa kambing, kalau lepas melih, kita biar kejap. Dah keras dah. Masa tu, tutup. Urut dah. Tutup. Lepas tu, ambil kain, ikat. Daripada bawah ni tarik, buat simpulan kasih kat atas ni. Jangan simpul mati. Susah orang nak mandi. Saya lah susah dulu. Dia buat simpul mati. Payah nak buka. Simpul kasih. Ini, tahu simpul kasih? Yang buat macam tu. Yang boleh senang tarik tu. Jadi, ikat. Kenapa ikat ni? Sebab nak bagi mulut tu tak tenganga. Dia tengah panas-panas lagi. Kalau biar lama-lama dia tenganga. Bila tenganga tu, orang bercakap tak? Orang bercakap mulut tenganga. Ni mulut masa hidup-hidup tak jaga mulut, tak ada insurans ni mulut. Orang cakap, kalau tak cakap depan-depan kat situ, dia cakap kat belakang. Dia bercakap kat belakang. Sampai sekarang lagi bahaya. Kalau mati bukan buat apa dulu, tangkap gambar dulu kan. Pertama tangkap gambar dulu. Innalillah. Bagus tak gambar tu, mulut tenganga. Tu biasalah zaman sekarang ni. Sangat biasa. Jadi, tidur pun mulut tenganga. Mati biasalah mulut tenganga. Tidur pun nganga, keluar air. Air basi. Lepas tu, bagi anak-anak ni, istinja.
istinja. Jangan bagi orang nak datang kejap lagi ni, orang nak datang ni. Mula-mula ini jam yang pertama, istinja. Maksudnya kalau ada pakai kain ke pakai seluar ke, buang. Tutup elok-elok, ni anak yang buat. Lepas tu istinja. Istinja ni maksud basuh berak, basuh kencing. Kenapa? Ketika nyawa ditarik, keluar air kencing, keluar tai. Sakit tak sakit? Kena jirik, kena langgar kaki baru terberak terkencing dah, ini mati. Istinja supaya orang datang nanti, busuk apa ni? Bila sebut busuk, dia jadi, ada lah, sambung. Habis tu biar istinja siap-siap. Lepas tu kalau ada lampin, kalau yang sakit lama kan ada lampin pakai buang tu tukar lampin lain. Bersihkan tahi, bersihkan najis semua, kemudian tukar pakai yang bersih. Tukar cadar, tukar selimut yang ada waktu, tukar semua. Yang tu cepat-cepat basuh. Orang nak datang kejap lagi. Ni 1 jam yang pertama. Lepas pada tu, lepas dah cantik dah semua, letak mayat tadi di tempat yang sesuai. Atas katil ke, jangan letak bawah, atas sikit. Paling-paling tinggi pun sejengkal minimum. Yang cantik atas katil lah, jangan letak kat bawah, sebab dia ada kehormatan. Kaki dia waktu tu menghadap kiblat. Kaki mayat tu biar menghadap kiblat, kaki dia menghadap kiblat. Lebih tinggi daripada lantai. Paling kurang pun ada lapik yang tikar. Itu habis, dah tak ada benda nak buat lah. Macam mana tak ada, lapik yang tikar. Jangan letak macam tu aja. Itu yang masalah kebanyakan accident dia letak ni. Tak boleh sentuh, tunggu polis datang kan. Tutup bawah, hilang kehormatan, tutup gitu aja. Lepas tu tak ada tak orang yang letak minyak ke tutup mulut? Tak ada. Lama-lama mulut nganga. Dia punya semua lubang-lubang dekat badan kita ni ada malaikat yang jaga. Allah arahkan malaikat untuk jaga mulut kita, telinga kita. Saya selalu tanya, seumur hidup kita berapa kali semut masuk telinga? Nak ingat pun rasa macam tak ada tak? Kalau ada pun sekali seumur hidup, 2 kali. Kenapa? Logiknya ada lubang, semut lalu masuk lah. Masa tidur, masa apa, tak masuk. Lalat, berapa kali masuk lubang hidung? Tak ada. Masuk mulut, kalau nak kata sekali 2 kali seumur hidup, gitu aja. Maknanya ada malaikat duk jaga. Bila mati, malaikat dah beredar. Dah habis tugas aku, dia kata. Bila dia beredar, lama-lama ni terbuka ni. Kalau duk biar gitu, terbuka, nganga. Okey, lubang hidung tak ada malaikat jaga dah. Lubang dubur tu yang ada grip tu, tak ada dah, tak grip dah, terbuka gitu. Tak ada grip dah lah. Sebab grip ni kita grip hidup. Masa tu letak pula atas rumput sebab accident. Dan tak lapik. Dan tak boleh pegang sebab polis. Saya tak tahu tu undang-undang macam mana tu. Kemudian lapik lama, tunggu dengan jam tak jam, tunggu ambulans tak ambulans, tunggu doktor tak doktor semua. Masa tu dekat rumput, bau dalam ni terkeluar. Dalam perut kita ada logik tahi tau. Kenapa tak keluar? Sebab ada grip. Apa nama, kat atas ni satu, kat bawah satu. Dubur tu grip, satu dekat splinter, apa nama, kat atas ni grip juga. Jadi sebab tu bau tak keluar. Allah cipta cantik lah, tak keluar. Walaupun kita bawa najis kulu-kili, tak keluar. Bila mati, dia tak ada grip lah. Dia tak ada grip lah, dah mati. Waktu tu bau keluar. Mula-mula jam yang pertama, jam yang kedua, orang tak bau sangat sebab hidung orang ni dia tak apa sensitif. Anjing dah bau dah. Kala jengking dah bau, ular dah bau, dan bau dia memang sangat menarik. Kita pula tutup dengan surat khabar, dia tutup dengan kain. Dia masuk ke luar dubur ke, masuk ke mulut ke, kala jengking. Okey, dah cukup waktunya buat balik nak mandi. Masa nak mandi, buka-buka, ya Allah, macam cerita tanah kubur. Astaghfirullahalazim. Keluar kala jengking. Kita kata apa? Sedangkan masa sebab tu, itu kalau dekat accident, dekat rumput. Kalau dekat rumah yang dekat tepi-tepi hutan, sama ular mari tak perasan waktu tu. Sebab tu kena tutup cepat-cepat. Betul yang kata kena tutup cepat-cepat mulut. Kena ikat. Lepas tu pula kena lapik dan kena jaga sebab takut serangga akan masuk. Bila serangga masuk jadi apa? Dia jadi mulut orang ni. Tu masalah. Jadi buah mulut. Aku mandikan dia tu dulu, orang mandikan jenazah ini. Ataupun aku tolong, bukan. Adalah orang mandi. Biasa orang mandi ni mulut dia memang zip dah. Orang yang buat tolong-tolong ni. Yang menyebuk ni duduk kan. Ni dia cerita. Dia boleh cerita kat orang. Maka dia tak patutlah jadi gitu. Jadi lapik. Kalau ada minyak, ambil minyak panas ke, minyak zaitun ke, minyak kelapa ke, campur halia sikit.
letak dekat sendi-sendi. Letak sendi-sendi. Bagi lembut. Maksud bagi dia, jangan bagi keras. Letak kat sendi-sendi. Letak kat sendi-sendi, kat bahu, kat lutut ni. Lutut, pergelangan kaki letak. Dia akan keras dalam masa 1 hingga 2 jam. Buat sebelum 1 hingga 2 jam. Kalau dah keras juga, kami kalau dah keras juga, pakai air bidara ya. Takut nak tarik. Kalau tidak, masa kapan nanti dia nak tak comel. Dia nampak apa benda ni? Lutut. Tak comel. Jadi macam ni cara dia. Ambil daun air bidara lah, daun bidara. Letak, dia lembut sikit. Dia lembut sikit, itu pun sikit aja. Daun bidara ni, dia boleh menghilangkan sihir juga. Air daun rambutan pun boleh juga. Ada saya pernah ikut Tok Guru itu, dia buat, tiba-tiba keras. Dia pergi keluar ambil daun rambutan. Lepas tu boleh macam magic. Dia letak, boleh. Sebab daun bidara kadang-kadang susah nak cari. Tanam lah kat masjid, ada tak? Tanam lah. Ada? Oh ada. Tak perasan. Tanam daun bidara. Sebab kalau apa-apa keras-keras ni semua kan, ambil daun tu, letak dalam baldi, ramas. Ramas, buanglah dia punya daun tu, ambil air saja, letak jigu. Sebab nak duduk letak macam ni tak boleh. Jadi gini. Sebab tu bila meninggal dia terus straight. Ibu jari kaki buat gini, ikat. Ibu jari kaki. Lepas tu straight kan, lutut ikat. Pakai kain plekat ke apa, koyaklah satu. Ibu jari ikat macam ni, ibu jari kaki ikat dua macam ni. Kepala lutut straight kan, ikat. Tujuannya tak nak bagi ni, untuk mudah mandi, dia tak nak bagi dia keras. Bila dia keras, jadi pelik. Kenapa tu? Tengok lepas kapan nampak pelik, timbul kat ni. Tu tak nak bagi, buah mulut orang. Lepas tu ikat sini, kaki, lutut. Ni tangan tu angkat, letak dekat pusat, tangan kanan letak atas dia, ikat kat tangan. Sebab nanti macam tu nanti, supaya taklah susah masa nak mandi, taklah ditolak kuat-kuat oleh pemandi jenazah. Dan kalau nak selimut dia, kalau nak tutup dengan selimut nipis saja, ataupun kita panggil cadar kita yang nipis tu, cadar yang murah nipis tu, ataupun macam kain kapan tu punya nipis, ataupun yang paling cantik adalah kain batik yang telah dilepaskan. Sebab kalau putih kadang-kadang boleh nampak dalam. Itu cantik, nipis. Jangan dengan toto. Saya pernah, dia selimut dengan toto. Tak. Gelak pula. Ini bukan lawak, ini betul-betul. Ini bukan cobaan, ini betul-betul. Dia selimut dengan toto. Saya sampai 2 jam lepas tu, buka-buka busuk. Sebab uap dia macam uap bila tutup dengan toto. Jangan tutup dengan toto. Paling-paling pun biasa orang Melayu pakai kain batik lah. Pakai kain batik. Sebab lepas tu lepas dah tukar apa semua, siapa minyak wangi? Ambil minyak atar kita, ambilkan sebotol. Lepas dah tukar semua kan, dah cuci, istinja apa semua, dah ikat apa semua, tutup dengan kain batik lah paling cantik. Kain yang biar ada warna-warna. Kain putih boleh juga, tapi kadang-kadang kain putih tahulah boleh nampak kan. Tutup, lepas tu letak, bagi wangi. Masa tu lebih kurang sejam dah. Masa tu orang start datang dah. Cantik. Selesai. Memang terbaik. Lepas tu pula, jangan lupa, dekat perut dia letak pemberat. Orang dulu letak gunting. Orang sekarang pergi letak gunting juga. Tapi orang dulu letak ada sebab. Dia letak gunting sebab gunting dulu besi berapa? Sekilo. Betul letak atas perut. Sekarang dia ambil gunting budak sekolah potong kertas tu. Letak gunting. Tok, aku letak gunting. Buat tak faham. Habis kita nak letak apa? Ada orang letak gula. Gula mahal. Orang sekarang letak apa? Kata perut. Letak buku. Letak atas perut. Bukan nak letak alat tu. Nak kita letak pemberat supaya dia tak kembung. Bila dia kembung, masa nak mandi, kita tekan sikit, dia keluar kentut dia. Kentut dia 10 kali busuk daripada kentut orang hidup. Pengsan muntah hijau. Yang bantu saya buat tu muntah hijau, 2 orang. Terus demam. Muntah hijau. Busuk dia lain macam. Jadi macam mana tak nak bagi kembung? Letak benda berat. Apakah munasabah dulu? Orang dulu semua jahit baju sendiri, kerat kain sendiri. Adalah gunting. Gunting dulu pakai besi 1 kilo. Sesuai letak atas perut. Sekarang gunting tak sesuai. Berapa gram aja. Jadi carilah benda berat, letak pemberat. Batu bata macam berat sangat.
Macam pelik pula. Jadi fikirlah letak sesuatu. Buku tebal. Letak buku agak-agak tebal tu, agak-agak lah, lebih kurang 1 kilo, kurang sikit pun tak apa. Letak. Supaya dia tak kembung. Takut-takut bila dia kembung, itu yang busuk. Busuk. Letak atas tu. Itulah. Antaranya itulah. Banyak lagi. Akan datang kita sambung. Masa tu satu lagi. Buang semua perhiasan. Sebab bila dia mati kadang-kadang dia jadi kembung. Kembung pula. Dia jadi besar. Bila nak buang tak boleh dah. Cincin-cincin buang cepat. Buang. Bukan buang sorok, bukan. Cantik orang tak tahu ambil kat aku. Bukan. Masuk buang cepat-cepat. Rantai-rantai semua buang cepat-cepat. Letak satu tempat. Lepas pada tu baru kita akan bincang tentang wajib memandikan, mengkapankan, sembahyang atasnya, ditanam, betul tanam. Dan kewajipan ini pada mayat orang Islam tidak dalam ihram. Orang ihram tak boleh, kita akan bahas akan datang. Tidak mati syahid, orang mati syahid pun tak boleh, kita akan bahas akan datang. Dan bukan bayi yang gugur pun kita akan bahas akan datang. Yang ni tak ada. Dan 3 ni. Dan kita akan bahas akan datang mayat orang kafir. Macam mana nak buat? Mayat dalam ihram, mayat mati syahid, bayi yang gugur, mayat yang uzur, baru masuk kapan. Itu akan datang. Wallahu a'lam. Tangguh dulu. Sedang tasbih kafarah dan nusratullah subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.